Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Ustazah harap semuanya sihat dan sentiasa berada di rumah dan bersedia untuk belajar walaupun kamu semua dalam tempoh PKP sekarang ini. Dalam slot ikhlas pendidikan Islam pada hari ini, Ustazah Ismah binti Mat daripada Sekolah Menengah Sains Pasir Putih akan bersama-sama kamu untuk mempelajari tajuk pertama dalam bidang ibadah iaitu solat berjemaah pengikat hati. Okey, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita hari ini, Ustazah ada satu soalan cepu emas untuk kamu. Jika kamu diberi pilihan antara 1 dengan 27, manakah yang kamu akan pilih? 1 markah ataupun 27 markah? Kalau Ustazah, mestilah 27 markah sebab 27 lebih banyak daripada 1. Begitu juga kita nak merebut pahala solat. Jadi 1 pahala untuk solat bersendirian. Manakala kalau solat berjemaah, kita akan dapat 27 pahala. Bayangkan kalau 5 kali solat sehari semalam. 5 darab 27, banyaknya pahala kita kan? Okey, sekarang kita lihat apakah standard pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap di akhir pembelajaran kita kamu semua akan dapat yang pertama menyatakan maksud, hukum, dalil dan dalil solat berjemaah. Yang kedua, Ustazah harap kamu dapat menjelaskan syarat menjadi imam dan juga ciri keutamaan orang yang dipilih menjadi imam. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjemaah. Yang keempat, kamu dapat menjelaskan syarat sah solat berjemaah. Yang kelima, pelajar semua Ustazah harapkan dapat menjelaskan perbezaan antara makmum muafiq dan makmum masbuk. Apa tu makmum muafiq dan masbuk? Tunggu sekejap lagi kita belajar ya. Yang keenam, Ustazah harapkan kamu dapat menghuraikan hikmah solat berjemaah. Apa perbezaan solat bersendirian dengan solat berjemaah? Solat berjemaah ialah solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Jika solat seorang diri, tiada makmum, tiada imam. Okey, yang kedua, seterusnya, hukum solat berjemaah kepada individu ialah sunat muakkad. Sunat muakkad ni ialah sunat yang dituntut. Manakala kepada komuniti, masyarakat, contohnya dalam kawasan taman perumahan, kawasan kampung, mukim dan daerah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Sekarang kita lihat dalil yang menyebut tentang solat berjemaah. Ada 2 dalil yang disebut. Yang pertama ialah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43 iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama dengan orang yang rukuk, iaitu berjemaah. Dalil yang kedua pula daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Yang bermaksud solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian dengan kelebihan 27 darjah. Jadi, 2 dalil itu menunjukkan bahawa solat berjemaah ini sangat dituntut berbanding dengan solat bersendirian dan sangat banyak kelebihannya. Okey, seterusnya, pelajar semua pernah jadi imam tak? Siapa yang boleh jadi imam? Pelajar lelaki wajib kena belajar jadi imam. Jadi, jom kita lihat ada 3 syarat untuk menjadi imam. Iaitu yang pertama, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul.
Kenapa surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah ialah rukun qauli solat. Jika tak dapat baca surah Al-Fatihah, maka solat tidak sah. Syarat yang kedua ialah imam lelaki bagi semua makmum. Imam perempuan hanya boleh jadi imam kepada makmum perempuan. Macam seperti mana ustazah hanya boleh menjadi imam kepada anak-anak perempuan ataupun pelajar perempuan sahaja. Oleh itu, perempuan tidak boleh menjadi imam kepada makmum lelaki. Syarat yang ketiga pula ialah makmum meyakini sahnya solat imam. Ini bermaksud imam mestilah tahu tentang solat dari segi rukun, syarat, perkara sunat, perkara membatalkan solat dan sebagainya bagi memastikan solatnya adalah sah. Jadi, makmum akan yakin dengan solat imam bahawa solatnya adalah sah. Manakala ada beberapa ciri keutamaan untuk dipilih menjadi imam, iaitu antaranya dia seorang pemimpin dilantik oleh pemerintah, tuan rumah, lebih alim, lebih fasih bacaan Al-Qurannya, lebih warak, lebih baik akhlaknya, lebih bersih dan kemas pakaiannya, lebih merdu suaranya, telah berkahwin dan lebih tua. Jadi, ustazah, saya ni bukan pemimpin. Saya ni tak kahwin lagi. Saya ni muda lagi, baru 14 tahun. Boleh ke saya jadi imam? Boleh. Asalkan kamu cukup 3 syarat yang ustazah sebut di awal tadi. Seperti yang kita tahu, kedudukan imam mestilah berada di hadapan berbanding dengan makmum. Di sini ustazah sertakan ada 8 gambar imam dan makmum yang berbeza-beza. Okey, jom kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama menunjukkan imam dan makmum yang sama jantina. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Kedudukannya hampir sama, tetapi sebenarnya makmum lebih ke belakang sedikit berbanding dengan imam, iaitu tumit makmum berada di belakang tumit imam. Gambar kedua menunjukkan kedudukan imam dengan sekumpulan makmum lelaki sahaja, iaitu lebih daripada seorang. Semua makmum berada di belakang imam. Gambar yang ketiga menunjukkan kedudukan imam perempuan dengan 2 orang makmum perempuan. Kedudukannya sama seperti gambar yang pertama tadi. Gambar yang keempat menunjukkan kedudukan imam lelaki dengan sekumpulan makmum perempuan sahaja. Jadi, mereka perlu berada betul-betul di belakang imam. Seterusnya, gambar yang kelima menunjukkan kedudukan imam perempuan dengan 3 orang atau lebih makmum perempuan. Kedudukannya sama juga seperti gambar pertama dan ketiga tadi. Gambar yang keenam menunjukkan kedudukan imam dengan sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Jika semuanya berada di belakang imam. Namun, kena ingat, makmum perempuan tidak boleh berada sebaris dengan makmum lelaki. Gambar 7 menunjukkan kedudukan imam dengan seorang makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Dan yang terakhir, gambar menunjukkan kedudukan imam dengan sekumpulan makmum lelaki dan sekumpulan makmum perempuan. Keadaan ini kita dapat lihat di masjid atau surau yang mempunyai ramai makmum. Jadi, jika kamu solat berjemaah di rumah bersama-sama dengan ayah, ibu, adik-beradik yang lain atau kamu sendiri menjadi imam, pastikan kedudukan yang betul. Sekarang kita lihat pula
Apakah syarat-syarat solat berjemaah? Untuk mendapat pahala 27 kali ganda, kita mestilah memenuhi 5 syarat solat berjemaah. Iaitu yang pertama, makmum mestilah berniat mengikut imam. Apakah niat tersebut? Contohnya, usolli fardu zuhri 4 raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Syarat yang kedua pula ialah makmum mengetahui pergerakan imam. Ini sangat penting kerana makmum perlu mengikut semua pergerakan imam. Yang ketiga, kedudukan makmum di belakang imam. Seperti mana yang kita telah lihat dalam gambar tadi, bahawa kedudukan imam mestilah berada di hadapan dan makmum berada di belakang. Syarat yang keempat ialah pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li selepas sempurna pergerakan imam. Apakah rukun fi'li? Rukun fi'li itu contohnya keadaan semasa rukuk, keadaan semasa sujud, kedudukan semasa duduk antara dua sujud dan sebagainya. Jadi makmum kena lihat imam telah sempurna kedudukannya, barulah makmum mengikut pergerakan tersebut. Ini bermaksud makmum tidak boleh mendahului imam. Syarat yang kelima ialah jarak antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak lebih daripada 150 meter. Situasi ini kadang-kadang kita dapat lihat apabila solat Jumaat, makmum yang sangat ramai tidak muat berada dalam masjid. Maka mereka solat di luar masjid. Namun mereka masih dikira berjemaah kerana jaraknya tidak lebih daripada 150 meter. Jika cukup semua syarat-syarat ini, maka solat berjemaah dikira sah. Seterusnya, kita lihat pula kepada jenis-jenis makmum. Cuba lihat dalam situasi dalam gambar berikut. Ada makmum yang sujud bersama-sama dengan imam. Ada makmum yang baru mengangkat takbiratul ihram. Okey, makmum yang sujud bersama-sama dengan imam ialah dipanggil makmum muafiq. Apakah itu makmum muafiq? Makmum muafiq ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum rukuk pada rakaat yang pertama. Manakala yang baru mengangkat takbiratul ihram itu dipanggil sebagai makmum masbuk. Makmum masbuk ni ialah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum rukuk pada rakaat yang pertama. Tapi jika dia sempat rukuk pada rakaat yang pertama, rukuk beserta tamakninah bersama dengan imam, maka makmum mendapat rakaat tersebut. Namun, jika tidak sempat, contohnya imam telah berada di rakaat kedua, dia baru nak memulakan solat, maka makmum perlu menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Selepas imam memberi salam, dia kena bangun dan meneruskan solatnya. Jadi, jika dia hanya sempat 2 rakaat bersama dengan imam, maka dia kena tambah lagi 2 rakaat selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan solat zuhur, contohnya 4 rakaat. Pada awal-awal kelas kita tadi, Ustazah ada menyebut tentang pahala solat berjemaah. Pahala solat bersendirian 1 pahala, pahala solat berjemaah 27 kali ganda kan? Jadi, apa lagi kelebihan lain solat berjemaah? Jom kita lihat. Yang pertama, solat berjemaah dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin
kerana melazimkan diri mengikut segala pergerakan iman. Semestinya, kita dah belajar tadi, semasa solat berjemaah, kita wajib mengikut segala pergerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Hikmah yang kedua ialah solat berjemaah dapat menyatukan hati umat-umat Islam kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Ini akan mewujudkan kasih sayang dan perpaduan antara umat Islam dan antara makmum khususnya. Yang ketiga, solat berjemaah dapat melatih diri menjadi pemimpin yang berkualiti kerana mengikut kaifiat solat berjemaah yang betul. Ini khusus kepada yang bertanggungjawab menjadi imam. Hikmah yang terakhir ialah solat berjemaah menjadikan tubuh badan kita lebih segar, lebih bertenaga kerana solat berjemaah menyeimbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam badan. Ia berlaku apabila kita merapatkan saf bersama dengan makmum yang lain ketika solat berjemaah. Oleh itu, pelajar sekalian, jom kita budayakan solat berjemaah dalam kehidupan kita. Sebaik-baiknya kita bersolat di masjid ataupun di surau. Namun, jika ada kekangan seperti waktu sekarang, PKP, kita diwajibkan berada di rumah. Maka kita wujudkan masjid di dalam rumah kita. Kita berjemaah bersama keluarga kita. Seperti mana mafhum hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik solat berjemaah ialah mendapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam, dan kelebihan mendapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam selama 40 hari secara berjemaah akan mendapat jaminan keselamatan daripada api neraka dan keselamatan daripada sifat nifaq. Jadi, amat rugilah kalau kita tidak merebut kelebihan-kelebihan dan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Akhir kalam, Ustazah harap kamu semua boleh faham dengan jelas berkaitan solat berjemaah yang kita belajar pada hari ini. Sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton daripada awal hingga ke akhir. Stay home, stay safe dan jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.